Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bersama Hana pada pagi ni. Okay, Hana bukan Christina. Okay, di showroom Arayan Hijrah. Assalamualaikum Saida Zainul, Aini Ramlan, Aida Queen, Diana Nur Shaz, Diana Nur Zad, tak tahu nak sebut Zana, Nuralia, Diana Ju. Assalamualaikum. Okay, nak terus start ke insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Waalaikumsalam. Eksklusif jenama. Wah, apa yang eksklusif tu? Okey. InsyaAllah semalam Hana dah share mengenai siapa yang join live semalam. Hana dah share mengenai nun musyaddadah dan juga mim musyaddadah. Okey, ataupun kita panggil nun sabdu dan juga mim sabdu. Dan juga ismu jalalah. Kan ismu jalalah perkataan Allah kan, macam ni kita nak sebut dia dengan tebal ataupun dengan nipis kan. Tarki adalah nipis dan tafkhim adalah tebal. Okey. Okey, so hari ni Hana nak masuk. Okey, Assalamualaikum yang baru masuk. Rosiadah, Ila Nurhanizan, Mash Anasmi. Berapa dia nama korang ni? Susah nak sebut. Okey. So hari ni Hana akan masuk bab mat tabi'i. Okey, mat tabi'i ataupun kita panggil mat asli. Okey, ataupun mat asli. Okey, mat tabi'i ataupun mat asli. Okey, apa itu mat tabi'i? Adalah apabila kita membaca, kita panjangkan sebanyak 2 harakat. Okey, dia mesti wajib 2 harakat, bukan 1 harakat, bukan 2 harakat setengah, bukan 3 harakat. Okey, pastikan 2 harakat bila kita baca mat tabi'i ataupun kita panggil mat asli. Okey. So, apakah huruf-huruf mat tabi'i? Mempunyai 3 huruf. Huruf pertama adalah huruf alif. Okey. Huruf alif. Tapi bukan semua huruf alif adalah mat tabi'i. Maksudnya kalau ada alif tu, lepas tu dia ada baris atas ke atau baris bawah ataupun baris depan, dia bukan consider mat asli. Okey. Pastikan kalau kita nampak dalam Al-Quran, Waalaikumsalam Puan Insya. Okey, kalau kita nampak alif dalam Al-Quran, pastikan alif tu kosong. Okey, dia tak ada baris atas, tak ada baris bawah, tak ada baris depan. Okey, so kita tahu yang tu adalah mat asli. Okey, contoh okey. Lepas tu lagi satu. Okey, lagi satu kita nak tahu yang tu adalah mat tabi'i ataupun mat asli apabila alif tu, alif yang kosong tu, sebelum dia ada baris, sebelum dia ada apa-apa huruf yang berbaris atas. Okey, ataupun kita panggil baris fathah. Okey, itu adalah mat asli. Jadi kalau kita nampak contoh perkataan dia khafa. Okey, contoh dia ada huruf kha. Okey, huruf kha, kemudian dia ada huruf alif, kemudian dia ada huruf fa. Okey, kha, alif dan fa. So alif kat sini dia dah kosong kan? Alif ni dia dah kosong. Sebelum alif tu dia ada huruf kha yang baris atas. Itu adalah mat asli. So kita kena panjangkan dia sebanyak 2 harakat. Okey, jadi bila kita baca khafa. Okey. Contoh kedua.
ada Al-Quran boleh tengok supaya mudah lagi untuk faham. Kita tengok dekat surah Fatihah pun dah cukup. Okay, contoh dekat ayat pertama kan, Alhamdulillahirabbil alamin. Kan kita panjangkan sebab dia ada alif dekat situ. Kan dia ada baby alif, dia ada small alif dekat situ, alif yang kecil. So kita kena panjangkan 2 harakat. Pastikan 2 harakat, jangan lebih daripada 2 ataupun kurang daripada 2. Sebelum kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, alamin 2 harakat. Okay, Ar-Rahman. Lepas tu sebelah ma tu dia ada alif yang kecil, kena panjangkan 2 harakat. Itu adalah kita panggil mad tabi'i ataupun mad asli. Okay, Ar-Rahmanir-Rahim. So ma, nampak tak? Kat ma tu sebelah dia ada alif yang kecil. Tu juga adalah ma, itu juga adalah ma asli. Okay, sebab kita kena panjangkan ma tu 2 harakat. Maliki yaumiddin. Okay, contoh ketiga, Iyaka. Nampak tak? Ya tu nak baca panjang 2 harakat sebab dia ada alif, sebelum dia ada baris fathah ataupun baris atas. So kita kena panjangkan 2 harakat. Iyyaka na'budu wa kan ada 2 masih kat sini. Kita kena baca 2 harakat. Waalaikumsalam Ar-Rayyan Hijrah di SKL. Okey. Itu adalah, tapi ramai kan yang dah tahu mak asli. Cuma kadang tu kalau anda tanya pada student ni hukum apa, dia tak tahu apa, tapi dia tahu kena panjangkan 2 harakat. Okey. Okey, so tu adalah huruf pertama mak asli, iaitu huruf alif. Huruf yang kedua adalah huruf waw. Okey. Tadi alif apabila sebelum dia ada huruf alif, sebelum dia mempunyai baris fathah ataupun baris atas. Sekarang adalah huruf waw. Okey, waw yang kosong. Waw apabila sebelum dia mempunyai huruf yang berbaris depan. Okey, yang berbaris depan. Okey, pastikan waw tu kosong sebelum dia mempunyai huruf baris depan. Itu juga adalah mak asli. Jadi kita baca contoh ayat, contoh perkataan dia Yaqub kan, Nabi Yaqub kan. So dalam bahasa Arab dia Yaquba. So yang waw tu adalah kosong dan sebelum dia ada huruf qaf. Jadi kita kena panjangkan 2 harakat. Yaquba. Okay, so kalau dalam, kita tengok dalam surah Fatihah juga. Dalam surah Fatihah okay, kita cuba pergi surah surah Al-Ikhlas. Kan surah Al-Ikhlas, contoh pada ayat yang ayat yang ketiga kan, lam yalid wa lam yu. Pada yu tu adalah mak asli sebab dia ada waw dan sebelum dia ada baris depan. Waalaikumsalam Mawani. Okey. So sebelum dia pastikan huruf waw yang kosong sebelum dia ada baris depan. Contoh walam yulad. Kan yu tu kita bacakan 2 harakat. Kita tak baca cepat, kita tak baca walam yulad. Kita baca walam yulad. Kan pastikan 2 harakat. Okey, contoh lain. Okey, boleh tengok dekat surah surah Al-Kafirun. Okay, suratul Kafirun pada ayat 3 kan, pada ayat 3 suratul Kafirun yang mana, yang qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna. Kan abidu, du tu nak baca 2 harakat. Wala antum abiduna ma a'bud. Kan, so sebab kenapa nak baca abiduna? So ada 2 mak asli. Yang pertama kan ada alif kecil kat situ, kita kena baca 2 harakat. Lepas tu ada bidu, du tu pun kena baca 2 harakat sebab
Waw tu kosong dan sebelum dia ada baris depan ataupun kita panggil baris dhammah. Okey. Okey, itu adalah huruf huruf mad asli yang kedua. Okey, huruf yang ketiga adalah huruf ya. Kan, mad asli ataupun mad tabi'i ada 3 huruf, alif, waw, ya. Alif sebelum dia ada baris fathah baris atas, waw sebelum dia ada baris depan, dan huruf ya apabila sebelum huruf ya tu ada baris bawah. Okey, ataupun kita panggil baris kasrah. Okey. Okey. Baris kasrah banyak boleh kita boleh tengok dekat dalam surah surah Al-Fatihah, kan? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah contoh dekat baris yang the last ayat. Okey, ayat yang terakhir sekali, siratal ladzina, kan? Alladzina, 2 harakat. Okey, pastikan 2 harakat. So bila kita nampak je mad asli, kan, alif waw ya. Okey, kita nampak alif waw ya, kita kena panjangkan 2 harakat. Jangan kejap dekat atas ni kita baca 2 harakat, kejap kat tengah kita baca 2 harakat setengah. Kat bawah kita baca 1 harakat, tak boleh. Dia mesti kena konsisten, kan? Okey. Contoh dekat ayat okay, kita pergi dekat surah okay, contoh dekat suratun Nas. Okey, contoh bismillahirrahmanirrahim. Idza kan, idza, nampak tak dekat situ ada huruf alif dan sebelum dia ada baris atas. Okey, baris fathah. So kita kena baca, kita kena panjangkan 2 harakat. Idza ja. Okey, ja tu dah masuk mad lazim, kan? So idza tu adalah 2 harakat. Idza jaa nasrullahi. Okey, nasrullahi dekat dalam perkataan Allah kan ada juga mad asli sebenarnya, kan? So kita kena panjangkan 2 harakat. Okey, nasrullahi wal fath, dan wa ra'aitan nasa, kan, dekat perkataan an-nasa. So semalam kita dah belajar nun musyaddadah, kan? Nun musyaddadah pun kena panjangkan 2 harakat dan lebih sedikit. So bila kita nampak wa ra'aitan, kan, tan, yang tan tu 2 harakat dan lebih sedikit. Wa ra'aitan na, pasal 2 harakat. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna, lu tu adalah 2 harakat juga sebab dia adalah mad asli, kan? Sebab tadi kita baca huruf mad asli ada 3, alif, waw dan ya. So kat sini anda jumpa yadkhulu adalah 2 harakat. Lu, nafi, fi ni pun ada juga mad asli, kan? Huruf ya sebelum dia ada baris kasrah, okay, baris bawah. So kita kena panjangkan 2 harakat. Yadkhuluna fi di. Di ni pun ada juga mad asli. Okay, sebab huruf ya sebelum dia ada baris bawah. Fi dinillahi, perkataan Allah pun ada juga kena panjangkan 2 harakat. Okay, dinillahi. Afwa, wa juga adalah 2 harakat sebab ada alif kat situ. Afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu. Okay, kat situ kat innahu nun adalah nun musyaddadah. So kena panjangkan, semalam nak cakap 2 harakat dan lebih sedikit, kan? Innahu, hu adalah juga mad asli sebab ada waw kecil kat situ, kan? Okay, dia tak kisah waw kecil atau waw besar, alif kecil ataupun alif besar, ataupun ya kecil ataupun ya yang besar, kita kena panjangkan 2 harakat. Okay, so innahu kana, nampak ka ada, pastikan 2 harakat. Kana tawwa, wa juga adalah mad asli sebab ada alif sebelum dia ada baris fathah ataupun baris atas, kena panjangkan 2 harakat. Kana tawwaba.
Okey. So insyaAllah mat asli ataupun mat tabi'i mudah kan. Kita nampak alif waw ya. Sebelum dia ada baris atas untuk alif, waw sebelum dia ada baris depan, dan juga ya sebelum dia ada baris bawah. Okey, itu adalah mat asli. Okey, insyaAllah. Okey, kita masuk satu lagi. Huruf qalqalah. Okey, huruf qalqalah ada berapa huruf qalqalah? Kita ada 5 huruf qalqalah kan. Kalau dulu kita belajar, kita ingat formula baju dah kotor. Okey. So huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf qaf dan huruf ta kan. Baju dah kotor. Tapi atau masih kena baca 2 harakat. Yes. Kan sebab kadang-kadang kita macam kita tak konsisten dalam membaca kan. Kita tahu tapi kita tak konsisten. Maksudnya dekat sini baca baca harakat lain, sini baca harakat lain. So kena konsisten dengan dia. Okey. Lebih baik kalau kita tak pasti dengan bacaan kita, belajar berguru dengan sesiapa kan, ustaz atau ustazah. Okey. Okey, dan juga huruf qalqalah. Okey, siapa yang dah tahu kan, dah tahu tajwid ni, it's okay sebab kita macam revise balik. Yang macam Hana pun dah lama tak revise tajwid kan. So bila Hana share, Hana ingat balik apa yang Hana belajar. Okey, so contoh huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Hana cakap tadi huruf qaf, ta, ba, jim dan juga dal. Yang qalqalah dibahagikan kepada 3. Okey, kita ada small qalqalah, qalqalah yang kecil, big qalqalah, okey, dan juga huge qalqalah ataupun kita panggil post qalqalah. Okey, so yang small ni, yang small ni, yang kecil macam mana? Kita nak tahu qalqalah tu ada qalqalah yang kecil. Bila kita nampak huruf 5 huruf ni, ba, jim, dal, qaf dan ta, dia ada sukun dekat atas dia. Okey, dia ada sukun dekat atas dia dan dia berada di tengah-tengah ayat. Okey, dia huruf sukun dan juga dia ada di tengah-tengah ayat. Contoh. Contoh dekat suratul Ikhlas tu kan. Situ banyak huruf qalqalah. Kita panggil small qalqalah kan. Contoh dekat huruf contoh dekat ayat yang sebab dia kata apa, yang kita nak tahu yang dia small qalqalah apabila dia ada sukun atas dia. Okey, dia ada sukun dekat huruf yang 5. Kita panggil qalqalah sughra, kubra dan akbar. Terima kasih Puan Aisyah. Okey, so dekat ayat yang ke-3 kan. Contoh lam yalid wa lam kan, huruf dal tu. Huruf dal adalah small qalqalah sebab dia ada ciri-ciri qalqalah sughra kan. Sebab dia satu, dia huruf dal, dia dah huruf qalqalah. Yang kedua, dia ada sukun dekat atas dia. Yang ketiga, dia adalah di tengah-tengah di tengah-tengah ayat. So dia punya line dia baca kan, huruf qalqalah sughra ni kita kena lantunkan dia sampai habis kan. Kita tak boleh baca lam yalid wa lam, nampak tak, Hana stop dekat tengah-tengah. Lam yalid wa lam yulad tu Hana stop. Okay, tapi qalqalah sughra ni kita kena lantun sampai habis. Contoh lam yalid wa lam yalid wa, macam tu. Okay, kita kena bagi lantun dia sampai habis. Lam yalid wa lam yulad. Dan pertama tu adalah qalqalah sughra. Okay, contoh lagi dekat huruf dekat okey, kat mana lagi ada kita patut jumpa sekarang. Okey, ataupun dekat surah tu okey, dan kita pergi next qalqalah.
big qalqalah adalah qalqalah kubra. Kan, qalqalah kubra. Qalqalah kubra adalah bila di tengah-tengah, bila huruf tu mempunyai sukun ataupun harakat lain. Contoh harakat fathah, harakat kasrah, harakat dhammah, okey, ataupun kasratain dan juga dhammatain. Okey, huruf tanwin. Tanwin ada tiga kan? Fathatain iaitu tanwin yang berada di atas, kasratain yang di bawah dan juga tanwin yang berada di bawah, dan juga dhammatain. Tanwin yang berada di depan kan, tanwin depan, so kita panggil dhammatain. Okey, tapi untuk qalqalah kubra, okey, huruf lima huruf ni qataba jim dal mempunyai sukun ataupun baris atas, bawah, depan, kasratan dan juga dhammatain. Dia tak ada fathatain. Okey. Okey, huruf-huruf ni kalau kita jumpa di hujung ayat. Okey, kalau kita jumpa di hujung ayat. Contoh dekat surah Al-Ikhlas ni pun ada juga. Contoh dekat ayat pertama, qul huwallahu ahad. Yang ni kita matikan di tengah. Ahad. Macam tadi kan Hana cakap kita lantunkan sampai habis kan? Lam yalid wa lam lam yulad. Tapi yang ni yang dal terakhir tu walam yulad, yang tu kita kena matikan, kita kena cutkan dia. Okey, untuk qalqalah kubra. Contoh qul huwallahu ahad. Dal yang di hujung tu kan adalah dhammatain kan, tadi Hana cakap dhammatan ataupun kasratain. So dal yang di hujung tu adalah qalqalah kubra. Okay, so kita kena cutkan, kita tak boleh lantunkan sampai habis kan. So ahad. Kemudian ayat yang kedua pun sama, ada qalqalah kubra dekat situ. Allahu samad. Kan, kita matikan dia. Lam yalid wa lam yulad. Dan yang di hujung pun adalah qalqalah kubra juga. Kan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad yang hujung tu ada juga qalqalah kubra. Okey, sebab dia kata huruf qalqalah kubra ni bila dia 5 huruf tu mempunyai sukun ataupun baris atas, bawah, depan, kasratan dan juga dhammatain apabila dia berada di hujung ayat. Kan, macam tadi qalqalah sughra bila dia di tengah-tengah ayat, tapi qalqalah kubra bila dia di hujung ayat. Okey. Untuk qalqalah terakhir sekali adalah qalqalah akbar. Okey, apabila ada qaf, huruf 5 huruf ni qa, ta, ba, jim dan dal mempunyai sabdu ataupun kita panggil syaddah. Okey, sabdu ataupun syaddah di akhir ayat. Okey, dia mesti di akhir ayat. Bukan hayat, ayat. Okey. Okey, mesti di akhir ayat. Contoh dekat surah contoh dekat surah Al-Masad kan, yang bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabin wa tab. Kan, nampak tak ada ba kan, dekat hujung tu dia ada ba, kemudian atas ba tu dia ada sabdu ataupun syaddah kita panggil. So bila kita nak stopkan dia, kita mesti kita kena inilah, kita kena lantunkan dia kan. Sebab tu kita panggil dia pause qalqalah kan. Qalqalah akbar ni adalah kita panggil pause qalqalah kan, maksudnya kita berhenti sekejap. So bila kita baca, bila kita nak stop, kita kena pausekan sekejap, berhentikan sekejap, watab, baru kita lantunkan dia. Kita pause sekejap, kita sebut perkataan tu watab, baru lantunkan watab kan. Ataupun banyak lagi huruf, contoh-contoh dekat huruf yang selalu kita lalu kan, adalah huruf al-haq kan, alif, lam, ha dan qaf kan. Contoh ayat tu bil haq, atas qaf tu dia ada sabdu ataupun syaddah, kemudian kita pausekan dia kan. Hana cakap kita kena pausekan dia sebab dia pause qalqalah kan. So pada hujung ayat kita kena pausekan dia, baru kita lantunkan kan, bil haq, baru kita lantunkan kan. Dengar tak Hana baca
bil haqq, baru lantunkan di hujung. Okey, so itu adalah 3 huruf, 3 jenis qalqalah kan. Qalqalah sughra, kubra dan qalqalah akbar. Puan Aisyah cakap sughra di tengah ayat ada sukun. Qalqalah sughra di tengah ayat, qalqalah sughra apabila di tengah ayat dan dia ada sukun. Qalqalah kubra apabila dia kubra bila dia ada sukun dan juga baris atas, depan, bawah. Okey, 3 harakat tu tambah lagi 2, dhammatan dan juga kasratain. Okey, baris tanwin yang berdepan, baris tanwin yang berada di bawah, dia tak ada baris atas. Dan juga dia di hujung ayat. Okey, baris akbar bila dia di hujung ayat dan dia ada sabdu. So yang tengah yang sukun qalqalah kubra tu ada Ana betulkan sikit. Okey. Okey, insya-Allah tu je Ana share hari ni. Insya-Allah apa yang baik daripada Allah Taala dan ada salah silap daripada Ana sendiri, kita jumpa lagi esok. Okey, insya-Allah 9:30. Okey, insya-Allah. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Okey, insya-Allah dengan sedikit sharing Ana dapat ingatkan balik kan. Contoh kalau orang tanya kita kan, tiba-tiba tanya kita boleh ingat, kita boleh bagi tahu je. Jadi tak ada loading kan. Okey, sama-sama Puan Aisyah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.